Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and you know what time of year it is? It's back to school time, and time once again for all of those after-school activities. Whether it's ballet or football, drama or field hockey, band or basketball, kids' feet need to feel good. Those cleats, sneakers, or shoes for band often don't do those young feet any favors. If our kids are going to stay active and healthy, then they need good feet. That means it's also time to take your kids to the Good Feet Store. Yeah, that's right, the young ones, the kids. Bring them into the Good Feet Store and let's treat them to some personal service. Our team members will measure their feet and find the right arch support for them. They can still wear the shoes they want, but they will have the support to make them comfortable now and keep their feet healthy for the future. It won't take long, and it could change their life. Go to goodfeet.com to make an appointment or just stop by the location nearest you. The Good Feet Store. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan fokus kami untuk hari ini. Kemasukan secara fizikal ke IPT 15 Oktober. Yuran semester 1 dikurangkan. Tarikh undi percaya tiada dalam rundingan MOU kerajaan dan PH. Itu kata Anwar Ibrahim. Korek pasir punca hakisan kawasan paip pecah di Sungai Terengganu. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan melaksanakan kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat bermula 15 Oktober ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke institusi pengajian tinggi IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN yang memberi keutamaan kepada pelajar berkeperluan. Beliau berkata pergerakan pelajar kembali ke kampus adalah berdasarkan kepada dua perkara, iaitu bagi IPT di Semenanjung hanya surat kebenaran kembali ke kampus daripada IPT diperlukan, manakala bagi IPT di Sarawak, Sabah dan Labuan adalah tertakluk kepada SOP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan negeri masing-masing. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran rentas daerah atau negeri daripada PDRM dan menjalani ujian swab RTK PCR dan ujian ini diberikan secara percuma di klinik-klinik kesihatan kerajaan. Sementara itu, bagi pelajar antarabangsa yang telah lengkap vaksin, mereka perlu mendaftar dengan Education Malaysia Global Services EMGS sebelum diberikan kebenaran masuk ke Malaysia oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Sukacita saya mengumumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi akan melaksanakan kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat seperti mana yang diluluskan oleh MKN. Proses ini akan dijalankan secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021. Kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa PPN di mana keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira input sesi libat urus bersama-sama MKN dan KKM, pengurusan IPT yang merangkumi Naib-Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor dan wakil-wakil Persatuan IPTS serta Majlis Perwakilan Pelajar dan Wakil Kesatuan dan Persatuan Pelajar. Dalam pada itu, hanya pelajar, staf akademik dan staf bukan akademik yang telah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin sahaja yang dibenarkan masuk ke kampus. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata perkara itu tertakluk kepada kapasiti IPT dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar dan kaki tangan IPT yang masih belum divaksin untuk segera berbuat demikian. Bagi tujuan ini, warga IPT boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kaki tangan IPT hanya perlu membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan ataupun pasport. Bagi pelajar baru, mereka perlu membawa surat tawaran kemasukan ke IPT beserta dengan kad pengenalan ataupun pasport. Pembukaan lebih banyak sektor pelancongan negara bergantung kepada kejayaan gelembung pelancongan projek rintis Pulau Langkawi.
Justru Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK perlu membuktikan projek rintis itu berjaya bagi meyakinkan kerajaan untuk membenarkan pembukaan lebih banyak aktiviti pelancongan di seluruh negara. Beliau berkata menerusi projek rintis itu, mesyuarat kuartet Menteri COVID-19 mahukan MOTAK menggariskan SOP yang betul-betul boleh dipatuhi rakyat dan pemain industri. Ia termasuk keperluan membuat ujian saringan COVID-19 sebelum melancung untuk mengelak peningkatan penularan COVID-19. Saya dengar bila orang dah tahu Langkawi ini dah dibuka, mood pun dah berubah. Tetapi saya nak beri penekanan kepada YB Nancy dan Kementerian Pelancongan kena cari betul-betul SOP yang boleh dipatuhi. Harap-harap tidak ada spike dalam kes-kes COVID. Dan kalau sekiranya ada pun kes COVID, kita mempunyai cukup backup dari segi kesihatan, hospital dan sebagainya. So my message to YB Nancy, prove to me that Langkawi can be done. Beliau berkata demikian pada sidang media khas mesyuarat kuartet Menteri COVID-19 di Parlimen pada Selasa. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan Pulau Langkawi boleh dikunjungi pelancong dari seluruh negara kecuali yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan mulai 16 September ini. Ambil vaksin atau tidak dibenarkan beroperasi. Itu peringatan yang diberikan kepada peniaga dan usahawan terutamanya di kawasan tumpuan pelancong di Melaka apabila negeri itu memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut Exco Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, kerajaan negeri juga tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan mereka. Saya sebagai Exco, nasihat telah kita beri, amaran dah kita beri, tapi kalau di luar sana masih lagi tak mau vaksinasi, saya sendiri akan ambil tindakan tegas dan akan menutupkan perniagaan beliau. Selepas fasa 3? Ya, selepas fasa 3. Selepas fasa 3. Kalau tak ada vaksin, tak boleh berniaga? Tak boleh berniaga. Kita takkan kasih. Nak-nak. Kita tak nak pasal dia seorang yang melibatkan pada orang lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke tapak rumah projek Baiti Jannati TNB Melaka di Kampung Baruh Bacang Melaka pada Selasa. Mengulas lanjut, Nur Hizam yang juga adun Pangkalan Batu berkata setakat ini kira-kira 80% peniaga dan penjaja di Melaka sudah lengkap menerima vaksin. Jumlah vaksinasi yang tinggi selain prosedur operasi standard yang ketat menjadi antara sebab mengapa 11 sektor ekonomi di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN dibuka walaupun kes harian baru masih mencatatkan angka yang membimbangkan. Itu penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika sesi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Sektor-sektor ini dibuka dengan SOP yang ketat, termasuk hanya membenarkan pelanggan yang telah divaksin lengkap sahaja untuk masuk membuat urus niaga dan mendapatkan perkhidmatan. Manakala pekerja-pekerja di premis-premis yang berkaitan juga mesti telah pun lengkap dengan 2 dos vaksin. Langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sebagai sesuai, malah dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Sekaligus kita perlu memberi keutamaan dengan membuka sektor ekonomi. Pembukaan ekonomi bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, malah memberikan peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup. Mana-mana ahli parlimen yang sedang menjalani tempoh Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO diwajibkan memakai pakaian pelindungan diri PPE bagi menghadiri sesi pengundian di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun berkata, langkah tersebut pernah dilaksanakan pada persidangan 14 dan 15 Disember lalu bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Selain itu, beliau berkata sistem penggiliran turut disyorkan dalam Dewan Rakyat bagi setiap 1 jam sebagai langkah berjaga-jaga.
Sembanggaan itu di atas meja ahli-ahli yang berhormat diletakkan surat keperluan menjalani ujian RTK AG Saliva secara berkala sepanjang tempoh persidangan mesyuarat pertama ini. Ujian ini untuk ahli-ahli yang berhormat akan diadakan di Dewan Bankuet Parlimen Malaysia pada setiap hari Isnin dan Rabu. Dan ujian pertama akan bermula pada esok, Rabu, 15 September 2021. Ujian ini akan mengambil masa sekitar 20 minit dan dibuat apabila Yang Berhormat tiba di Parlimen. Oleh itu, ada dipohon agar ahli Yang Berhormat dapat hadir sedikit awal di Dewan Bankuet bagi mengelakkan sebarang kelewatan dalam urusan Dewan. Kerajaan Terengganu mengesahkan berlakunya hakisan sepanjang 80 meter di kawasan paip utama yang pecah di Sungai Terengganu disebabkan aktiviti mengorek pasir. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih berkata pemeriksaan mendapati berlaku kelompongan di bawah jajaran paip yang ditanam pada kedalaman 1.5 meter hingga 2 meter pada tahun 2006. Menurut Dr. Mamat, sebanyak 12 pengusaha pasir beroperasi di kawasan itu sejak 10 tahun lalu, namun kini hanya 7 yang masih aktif. Kita tahu bahawa bila ada pengambilan pasir di hulu ataupun di sekitar tersebut, dia mengambil masa yang lama untuk refreshment, nak kambuh balik tempat gonggong ataupun tempat yang dia ambil tadi. Dan kita dapati ada masalah topografi ataupun dasar sungai tersebut. Jadi kita nak pinpoint kepada orang ni lah yang menyebabkan, tak boleh. Kerana kita tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahawa orang ni. Kerana melibatkan masa yang lama dan banyak pengusaha pasir sebelum daripada ini. Dalam pada itu, Dr. Mamat berkata Kerajaan Negeri Terengganu tidak berhasrat untuk membayar pampasan kepada 28,700 keluarga yang terjejas dengan krisis air yang berakhir pada 10 September lalu. Jelasnya Kerajaan Negeri Terengganu dan syarikat berkaitan telah mengeluarkan peruntukan besar serta bekalan air percuma selama 2 bulan kepada pengguna yang terjejas. Pemandu Perodua Myvi Kelabu memandu melawan arus di Lebuh Raya Maju Expressway Max dikenakan hukuman penjara selama 3 hari dan denda RM8,000. Hukuman ke atas kesalahan itu telah dimasukkan ke lesen memandu yang menyebabkan lelaki berusia 24 tahun itu hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen dalam tempoh 5 tahun dari tarikh sabitan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, selepas tertuduh dibawa ke Mahkamah Trafik Jalan Duta pada Selasa. Lelaki berkenaan yang bekerja sebagai ejen insurans itu dituduh mengikut Seksyen 42 dalam kurungan 1 1987 Akta Pengangkutan Jalan APJ kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Pemandu itu turut mengaku bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 3 hari dan denda RM8,000. Sekiranya gagal untuk bayar denda, akan dipenjara selama 6 bulan. Pada 4 September lalu, Astro Awani melaporkan pemandu Perodua Myvi Kelabu memandu melawan arus di Lebuh Raya Maju Expressway menghala ke Putrajaya menyebabkan kemalangan sebuah kereta lain yang cuba mengelak. Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini, anda akan bersama dengan Jasmine Abu Bakar dalam segmen Sinar Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Apa kata kita saksikan antara tumpuan kami untuk malam ini? Pelajar IPT masuk kampus 15 Oktober, diskaun yuran 20%. Langkah kurung rakyat tidak lagi sesuai, lebih banyak implikasi. Tiada jaminan Pakatan Harapan beri sokongan usul undi percaya Perdana Menteri. Kementerian Pengajian Tinggi hari ini mengumumkan kemasukan pelajar institusi pengajian tinggi secara fizikal ke kampus secara berperingkat akan bermula 15 Oktober ini. Selain itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad turut mengumumkan pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1 sesi 2021-2022. Atas dasar keprihatinan,
serta kecaknaan KPT terhadap bebanan keluarga dan pelajar, saya ingin mengumumkan di sini bahawa pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1, sesi 2021-2022 yang bakal memanfaatkan seramai 555,340 pelajar dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 175 juta. Di bawah inisiatif KPT Prihatin dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia, program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti tele-kaunseling dan pengurusan kesihatan mental diri turut disediakan. Langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sesuai ketika ini, malah ia dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Demikian kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelas Perdana Menteri ia sekaligus memberi keutamaan kepada kerajaan untuk membuka semula sektor ekonomi. Menurutnya, pembukaan ekonomi bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, sebaliknya memberi peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup. Justru kerajaan telah mempertimbangkan pembukaan sektor tertentu sebagai salah satu cara untuk memulihkan kembali ekonomi negara. Perdana Menteri berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Muhammad Salim Sharif yang meminta menyatakan kewajaran pembukaan semula 11 sektor ekonomi di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN dikala kes harian baru masih mencatatkan angka membimbangkan. Sektor-sektor ini dibuka dengan SOP yang ketat, termasuk hanya membenarkan pelanggan yang telah divaksin lengkap sahaja untuk masuk membuat urus niaga dan mendapatkan perkhidmatan. Manakala pekerja-pekerja di premis-premis yang berkaitan juga mesti telah pun lengkap dengan 2 dos vaksin. Langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sebagai sesuai, malah dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Sekaligus kita perlu memberi keutamaan dengan membuka sektor ekonomi. Pembukaan ekonomi bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, malah memberikan peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup. Kerajaan sedia berbincang mengenai cadangan pemberian moratorium pinjaman tanpa faedah terakru kepada rakyat bagi memudahkan pembayaran hutang isi rumah. Perdana Menteri berkata kerajaan memahami situasi dihadapi rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Datuk Seri Ahmad Maslan yang bertanya sama ada kerajaan bercadang memberi moratorium tanpa faedah terakru kepada rakyat bagi meringankan beban pembayaran hutang isi rumah termasuk rumah dan kenderaan. InsyaAllah cadangan daripada Yang Berhormat tersebut kita akan bincang dengan Menteri Keuangan. Ya, kita faham situasi yang dihadapi oleh rakyat. InsyaAllah kita akan cuba membantu sebaik-baiknya. Kerajaan akan membentangkan usul bagi meningkatkan dana COVID-19 dalam sidang Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Itu kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menurutnya, dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membantu perniagaan dan isi rumah yang masih terjejas akibat pandemik. Last time, in the last sitting, approved the COVID fund to be up to 65 billion ringgit. So we at the Cabinet will be tabling to Parliament to increase it to 110 billion ringgit, which is an increase of 45 billion ringgit for the period of 1.5 years. So this will also mean, Martin, that we are planning to go to Parliament to also increase our debt to GDP limit from 60% to 65%, which will be tabled together.
Dewan Rakyat bersetuju usul pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat ditangguhkan pada mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ia bagi membolehkan satu pindaan dibuat membabitkan perkara 57-1-B iaitu membolehkan jawatan timbalan Speaker ketiga diwujudkan. Dalam temu bual eksklusif dengan Astro Awani, Wan Junaidi menjelaskan langkah ini adalah seiring dalam pelaksanaan transformasi Parlimen yang diperjuangkan beliau ketika ini. Makna dia untuk meningkatkan tahap Parlimen itu sendiri sebagai pemantau kepada aktiviti-aktiviti kerajaan di bawah perlembagaan. Dan pemantauan ini biar berkesan oleh pihak Parlimen itu sendiri. Jadi empowerment yang bakal kita beri kepada pihak Parlimen, kebebasan yang bakal kita beri kepada Parlimen menerusi undang-undang dan pedaan kepada perlembagaan nanti melihat bahawa keperluan bekerjasama ini akan berterusan. Jadi agenda-agenda untuk membaikkan Parlimen ini adalah agenda bersama. Dua-dua pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang bersetuju. Dan saya, bagaimana banyak kawan mengatakan, adalah orang yang terbaik untuk melaksanakan ini berlandaskan pengalaman dan pengetahuan saya dalam bidang ini. Kerajaan kini di peringkat akhir mengurangkan jumlah prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN hanya kepada 10 SOP berbanding 181 ketika ini. Menteri Khazanah Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata proses mengurangkan SOP itu dijangka akan mengambil masa sekitar 2 hingga 3 minggu lagi. We are going to reduce the SOPs yang sedia ada, jumlahnya 181. Dan target kita untuk kita kurangkannya, kita akan, MKN kata boleh buat, kita kurangkan dan pemudahkan hanya kepada 10 SOP. It will give me a bit of time. But I think it will be a lot easier for the public to understand by reducing 181 SOPs to 10. Bagaimanapun, ujar beliau, SOP baharu termasuk beberapa kelonggaran lain dan aktiviti rentas negeri sedang diputuskan dan akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kelak. Kita dah bincangkan hari ini, yang paling penting is risiko. Risiko dari segi aktiviti yang kita nak longgarkan, risiko berhubung kait dengan negeri-negeri yang ada dalam fasa-fasa tertentu dalam plan pemulihan kita. Bukan semudah itu. Kalau boleh kita nak buat secara menyeluruh, tetapi itu tidak bertanggungjawab. Tetapi pada masa yang sama kita fikir di luar kotak. Mengambil contoh kelonggaran di Langkawi, Hishamuddin berkata gelembung pelancongan itu dilaksanakan bagi menangani isu kesihatan mental rakyat Malaysia yang telah menjalani tempoh berkurung dan sekatan yang lama. MOU Kerajaan dan Pakatan Harapan bukan bermakna pembangkang sertai kerajaan. Memorandum bersefahaman antara Kerajaan dan Pakatan Harapan PH yang dimeterai pada Isnin tidak memberi makna pembangkang akan memberi sokongan kepada usul undi percaya terhadap Perdana Menteri jika ia dilaksanakan. Tegas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha untuk menghentikan undi percaya tidak pernah menjadi sebahagian daripada rundingan yang membawa kepada pemeteraian memorandum tersebut. Ada pengakuan untuk menyokong kalau ada usul percaya. Sebab kita usulkan dari awal secara terbuka dalam pertemuan yang di-Pertuan Agong dan Timbalan di-Pertuan Agong dengan ketua-ketua 8 parti. Sebahagian kami hadir, termasuk wakil daripada komponen Barisan Nasional dan Perikatan Nasional GPS yang buat Zoom sebelum itu, Warisan Pejuang, ialah penegasan adanya undi percaya dan timbalan yang di-Pertuan Agong, Tuanku Raja Nazrin menyebut harus menjadi tajuk pertama sebelum Parlimen diadakan. Dan kita semuanya bersetuju, tidak ada yang membantah. Dan ini disahkan dalam titah Tuanku Agong. Ya, Peguam Negara berbeza pendapat mengikut arahan Perdana Menteri seperti biasa. Faktanya kalau saya usulkan hari ini kepada Yang di-Pertua,
tidak akan dikemukakan kerana urusan kerajaan didahulukan. Kalau itu pun mantan ketua hakim tak faham macam mana nak jadi hakim adil dalam negara ni. Ini masalah dia. Mengelirukan rakyat. Jadi sebab itu bagi kita bermula dengan asas ini. Harus ada undi percaya. Baik. Tetapi kita tidak mahu isu itu yang terkait dengan isu legitimasi itu keabsahan membatalkan usaha kerjasama dalam bidang-bidang utama termasuk COVID-19 dan ekonomi. Sebab itulah saya sebut kepada Perdana Menteri, walaupun kita tidak setuju Ketua Pembangkang dengan keputusan Perdana Menteri untuk tidak meneruskan dengan undi percaya, kita tetap akan berikan kerjasama berbincang soal memorandum persefahaman. Bagi Bersatu pula, MOU berkenaan tidak bermaksud pembangkang sudah masuk dalam kerajaan atau dilantik dalam badan atau agensi eksekutif selain yang telah dipersetujui. Menurut Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan, pembangkang masih perlu terus menjalankan tugas semak dan imbang dengan bertanggungjawab, tetapi persefahaman tersebut akan dapat dipastikan kerajaan yang stabil. Kata Wan Saiful, MOU tersebut memastikan pembangkang tidak menyokong apa-apa usul yang boleh dilihat penolakan kepada kerajaan tanpa menghilangkan kebebasan pembangkang mempersoal kerajaan dalam perkara-perkara dasar. Ia juga tidak bermaksud kerajaan boleh buat apa sahaja tanpa semak dan imbang. MOU tersebut merangkumi 6 perkara termasuk pemerkasaan Pelan COVID-19, transformasi pentadbiran serta pembaharuan parlimen. Selain itu, 3 lagi adalah kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Wan Saiful dalam masa sama turut melahirkan penghargaan kepada pembangkang yang mengubah pendirian mereka untuk kini menerima persefahaman itu. MOU yang dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan adalah titik permulaan untuk semua pihak bersama-sama menghadapi cabaran sebagai keluarga Malaysia. Sambil mengalu-alukan MOU itu, orang ramai yang ditemui Astro Awani di Ipoh berpendapat ia dapat meredakan ketegangan politik di antara kedua-dua belah pihak. So MOU ini adalah untuk meredakan ketegangan politik di antara kedua-dua pihak yang paling penting membawa maksud perdamaian bagi memfokus pengurusan pandemik COVID yang memang perlukan begitu mendesak waktu ini, memperbaiki sosio kehidupan rakyat serta mengembalikan semula kepercayaan para pelabur datang balik ke negara kita ini untuk mengembangkan lagi ekonomi kita. So saya rasa perkara ini amat bertepatan pada masa ini. Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani kerajaan, Persekutuan dan Pakatan Harapan tidak bermakna kerja kuat untuk memulihkan negara sudah berjaya. Ertirai yang membawa makna yang lebih besar ialah meraihkan kehadiran parti-parti politik yang mewakili pelbagai kaum dan agama. Apa yang lebih penting, MOU tersebut perlu dicernakan dan difahamkan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli parti yang merasakan mereka sahaja betul bahawa kewujudan kedamaian dan kemakmuran negara
adalah berteraskan kepada semangat cintakan negara, menjaga perpaduan antara kaum, menghormati agama dan budaya serta bangsa, bertolak ansur dan saling tegur-menegur untuk kebaikan. Ajoy Zainal layak ke pentas akhir All Together Now. Tindakan tegas termasuk membatalkan lesen perniagaan akan diambil kepada peniaga di Melaka yang tidak mahu divaksin. Menurut Exco Pertanian, Penternakan dan Pembangunan Usahawan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, tindakan itu sebagai jaminan serta memberikan keyakinan kepada orang ramai termasuk pelancong sekiranya gerbang pelancongan domestik dibuka di jangka Oktober dan November depan. Polis tidak akan teragak-agak untuk menutup kawasan tumpuan pelancong dan premis yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain, orang ramai dinasihatkan merancang tempat pelancongan supaya tidak mengunjungi negeri yang mempunyai jangkitan yang tinggi. Kes melibatkan wanita hamil positif dadah dilaporkan meningkat di Terengganu kebelakangan ini. Perkara itu didedahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Wanita Zuraida Mat Nur ketika membahaskan titah ucapan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu di Wisma Darul Iman pada Selasa. Dapatkan akhbar Sinar Harian Rabu dengan tajuk Muka Depan Perketat SOP Hujung Minggu. Ini susulan pantai, sungai dan tempat awam dibanjiri orang ramai yang mula alpa SOP. Program MTDC Industri 4.0 Tech Week hari ini tiba pada acara kemuncak dengan tema melonjakkan IKS ke landasan I4.0 yang membincangkan perkara berkaitan kesediaan industri, usahawan serta teknologi. Program dianjurkan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia itu mengumpulkan pemegang taruh utama inisiatif I4.0 iaitu industri kecil dan sederhana IKS, syarikat besar, penyelidik universiti, pembangunan teknologi dan penggubal polisi serta pelabur. Acara kemuncak ini adalah penutup kepada siri Road to Growth yang memberi peluang kepada syarikat-syarikat berasaskan teknologi di Malaysia bagi menurunkan potensi kerjasama dan bantuan agar mampu berdaya saing dalam dan luar negara. Peluang seumpama ini sememangnya akan memberi manfaat kepada pelbagai kumpulan sasar serta individu dan organisasi yang ingin melibatkan diri dalam bidang keusahawanan berasaskan teknologi I4.0. Seterusnya memberi dimensi baru kepada para peserta untuk meningkatkan kefahaman mengenai cabaran dan peluang industri 4.0 yang semakin berkembang maju. Di sinilah pentingnya jaringan perniagaan. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif MTDC Datuk Nur Halim Yunus berkata, pihaknya akan terus komite dalam menyokong perkembangan semasa industri 4.0 negara selain menyediakan perkhidmatan latihan keusahawanan dan pembangunan usahawan teknologi tempatan dalam bidang ini. Konsert minggu pertama All Together Now Malaysia malam Ahad menyaksikan Ajoy Zainal meraih markah penuh dari pihak juri sekaligus melayakkannya ke pentas akhir. Menurut Ajoy, dia tidak menyangka akan mendapat markah penuh kerana apa yang difikirkannya hanya mahu membuat persembahan dengan baik. Mengulas mengenai detik sebab selepas membuat persembahan, Ajoy mengakui terkenang arwah bapanya, Zainal Abidin Ibrahim, ketika menyanyi di pentas konsert minggu pertama itu. Momen sebab itu juga membuatkan beberapa orang juri termasuk Zizan Razak menitiskan air mata. Katanya, bapanya merupakan antara penyokong kuatnya, malah kerap meluahkan rasa bangga dengan bakat yang dimiliki anaknya itu. All Together Now Malaysia disiarkan pada setiap Ahad 9 malam di Astro Ria dan boleh di-stream menerusi aplikasi Astro Go dan On Demand untuk pilihan yang lebih fleksibel. Untuk menonton lebih banyak video dan info menarik, anda boleh melayari www.gempak.com.
Dan laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and you know what time of year it is? It's back to school time, and time once again for all of those after-school activities. Whether it's ballet or football, drama or field hockey, band or basketball, kids' feet need to feel good. Those cleats, sneakers, or shoes for band often don't do those young feet any favors. If our kids are going to stay active and healthy, then they need good feet. That means it's also time to take your kids to the Good Feet Store. Yeah, that's right, the young ones, the kids. Bring them into the Good Feet Store and let's treat them to some personal service. Our team members will measure their feet and find the right arch support for them. They can still wear the shoes they want, but they will have the support to make them comfortable now and keep their feet healthy for the future. It won't take long, and it could change their life. Go to goodfeet.com to make an appointment or just stop by the location nearest you. The Good Feet Store.